Dengan sebab itu, nak bermazhab-mazhab pun jangan sampai rugi umat. Jangan sampai rugi umat. Jangan sampai ketinggalan kita. Kalau tidak, tak ada masalah. Kita kata sesoalannya Islam, padahal itu mazhab, bukan Islam. Sesoalannya kalau kita kata Islam, mengikut Islam, jadi hak lain itu tidak Islam lah. Tak kena tu lagu tu. Jadi hak Malik, hak gapo tu tidak Islam. Kalau kita kata mazhab, mengikut mazhab Syafi'i, ya betul kalau mazhab Syafi'i. Jangan kata mengikut Islam, hak tu pun Islam juga. Nampak istimewa. Pada masa tu sekadar tu saja. Tapi Quran sudah tunjuk pada kita, ini binatang yang jenis boleh diajar. Bila boleh diajar, banyak lagi lah. Ikut kemajuan sampai sekarang ni macam-macam. Orang nak meropak bank pun boleh dengan anjing ni, menggunakan anjing. Tak usah cara hak tu atas. Hak tak betul, masalah lain. Hak tu dosa. Kalau betul, untung. Begitu. Maknanya anjing binatang yang boleh diajar, walaupun ia membunuhnya. Walaupun anjing itu membunuh, tak ada nak sembelih, boleh makan. Padahal binatang ni tak boleh sembelih, bangkai kalau tak sembelih. Tapi kerana anjing boleh. Tengok istimewa. Begitulah nak Quran. Kalau kita perhati hadis, kita perhati molek, gitu cara dia. Kalau suatu ketika ia dihina, maka pada ketika yang lain dia diangkat. Sebab kehinaan itu bukan kehinaan zatnya, tetapi kerana sesuatu yang lain. Kena perhati hak tu. Poin besar. Orang tak faham hak ni lah terlalu banyak kali. Abu Bakar tak ada sebut dalam Quran. Istimewa benar tu Abu Bakar. Umar tak ada sebut. Ali tak ada sebut. Osman tak ada sebut. Tapi Zaid ada sebut. Falamma qada Zaidun minha watara. Zaid bin Harithah ada sebut. Bapa. Pasal dia telah Nabi SAW suruh nikah dengan Zainab, nak beri jadi hukum. Kemudian tu jadi cerah, boleh nikah dengan bekas isteri anak angkat. Tu hukum. Berat tu. Banyak perkara dia kena lalui. Oleh kerana dia ni sudah dihina, sudah begitu dalam Quran. Tu cara dalam Quran. Anjing begitu juga. Banyak dalam hadis suruh bunuh, suruh gapo, banyak. Orang kata hilang pahala lah, 1 qirat lah, 2 qirat lah tiap-tiap hari. Banyak hadis tu. Sehingga kita berasa jadi apabila kita tidak imbangkan dengan ni, kita berasa hina benar, tak ada guna langsung. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh jual, haram jual, walaupun bijak setara mana pun anjing, walaupun telah dilatih makan belanja sebanyak mana, tak boleh. Pasal dia faham gitu. Tapi kalau kita perhati dalam Quran, setelah dia letak, dia angkat pula. Itu cara dia. Kita nampaklah bahawa yang hina dia tu bukan kerana zat dia, tetapi kerana sesuatu yang lain. Kerana sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itulah kena faham. Tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saya kata walaupun anjing-anjing itu membunuhnya, Nabi kata walaupun ia membunuhnya, yang ini tak ada sebelah, selagi tidak dikongsi oleh anjing lain. Kalau anjing lain ada pakak terkai sekali, tu tak boleh. Sebab anjing lain tu anjing tak tahu mari mana. Tapi kalau anjing dia 2-3 ekor, 5 ekor dia lepas, semuanya terlatih, tak apa kalau lagu tu. Ataupun anjing orang lain, orang tu orang Islam juga, dia pun lepas juga, orang terkai, hak tolong kita pun situ juga, dia pun situ juga. Tak apa kan lagu tu. Sebab orang tu pun lepas bismillah juga, Islam juga dia, kita pun Islam juga, boleh. Tak apa, kedua-dua anjing itu terlatih, tak apa kalau lagu tu. Tidak anjing kita, lepas tu nak kan bagi 2 lah. Bagi 2 lah kita kata. Hak ni kalau anjing yang hak tidak terlatih dan bukan anjing kita, tak boleh lagu tu. Lepas tu saya pun tanya, lagu mana kalau saya baling dengan kayu ataupun anak panah yang tidak ada mata dia tajam, tapi hujung dia tu tajam, lagu mana? Kalau kena, sebab dia ni orang hidup bu. Nabi SAW kata kalau baling tadi, kalau kena kok tajam,
Ikut tajam kena, siapa kena dah mati, luka, boleh makan. Tapi kalau kena ikut lentai, lentai gini, ni lentai, kena gitu, tak boleh makan, jangan makan. Sebab apa? Sebab kena ikut lentai ni dengan hentakan, dia panggil. Kena dengan hentakan. Dalam Quran akan sebut wal munkhaniqatu wal mawqudatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitu. Itu dalam ayat. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitu. Ayat tu serupa ni. Serupa. Sebab tu tanda hadis yang sahih. Kalau hadis tu sahih dah, serupa dengan Quran pula, tinggi benar kedudukan. Bagi kita kaedahnya gitu. Sebab apa? Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Sembelih untuk hatu ke, jin ke, apa ke misalnya. Wal munkhaniqatu, dan binatang yang mati tercekik. Cekik ni macam lemah dalam air tu, tercekik lah tu. Ataupun kita cekik dia, cekik biar mati. Tu tak boleh. Wal munkhaniq wal mawqudatu, ni yang dipukul ataupun terhentak, kena lentai kayu, ataupun kita ambil anak batu, kena anak batu. Anak batu tu bulat kan, kena tu terhentak, dia mati dengan sebab tu, tak boleh. Itu termasuk dalam wal mawqudatu. Wal mutaraddiyatu, yang mati jatuh daripada tempat tinggi, daripada bangunan jatuh, ataupun atas bukit jatuh, sebab jatuh tu tak boleh. Wan natihatu, dan yang mati kerana kena sedok, kena tanduk oleh binatang yang lain, tak boleh. Wa ma akala sab'u, dan binatang yang mati kerana dimakan oleh binatang buas yang lain, tak boleh juga. Rimau makan, kita pun pergi dengan berdiri, dia lari. Bolehkah kita makan? Tak boleh. Ma akala sab'u illa ma dhakkaitu. Tapi kalau rimau duduk dekat tadi, kita pun pergi dengan berdiri, pergi dengan jeep kita misalnya, kita kata rimau pun lari, kita dah sembelih. Tak apa, illa ma dhakkaitu, kecuali yang kamu dah sembelih. Tengok jelas dalam Quran tu sebut. Wa ma dhubiha 'alan nusub, dan yang disembelih kerana berhala, atas nama berhala, tak boleh juga. Tu hak tak boleh. Tu senarai hak tak boleh dalam surah Maidah. Tengok ayat yang ketiga, tengok situ. Dalam hadis ni gitu juga. Nabi SAW kata kalau hak kena kut letan tu tak boleh. Pasal apa? Pasal dalam hadis yang lain yang kita sudah baca tadi, dia kata waqil itu al-mawqudah, yang terhentak, matinya kerana terhentak. Tak boleh. Lepas tu dia hadis ni lagi, supaya tu juga Nabi SAW kata apa yang tak boleh makan tu. Kalau dia makan, jangan makan. Kalau anjing tu makan, mana dia tidak terlatih betul. Boleh jadi dia tangkap tu untuk diri dia, bukan untuk tuan dia. Kalau dia makan tak boleh. Dalam masalah ni ada khilaf ulama, banyaklah khilaf ulama tentang boleh makan ke tidak binatang yang diburu oleh anjing dan sebahagian kecil daripadanya dimakan oleh anjing tu. Bagaimana? Dia khilaf ada. Ada yang mengatakan kalau 1/4 dia makan, boleh makan lagi. Itu pendapat Imam Malik ke apa lagu tu. Tapi orang yang pegang dengan zahir hadis ni, kalau dia makan sikit pun tak boleh dah. Ada khilaf banyaklah di sini. Tapi kalau anjing itu bercampur dengan anjing-anjing yang lain, jangan makan. Sebab apa? Anjing lain itu tidak terlatih, satu. Yang keduanya, kamu tidak lepas dengan menyebut nama Allah. Dalam masalah menyebut nama Allah ni, setara mana? Itu dia, setara mana besar dia. Sini kita tengok apa yang Imam Nawawi sebut. Mula-mula tu hadis, di bawah hadis mula-mula ijma' orang Islam tentang kena baca bismillah pada ketika melepaskan binatang buruan untuk menangkap binatang yang diburu itu, dan pada ketika sembelih. Ijma' kata kena sebut. Cuma
hukumnya